Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Nur Saleha binti Nik Ahmad Badrul Hisham. Pada hari ini saya ingin membentangkan satu topik, iaitu wajarkah seseorang hadir ke majlis perkahwinan bekas kekasih. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Nur Sakinah, Ku Nurdiana, Nurul Nasuha, Amira Irdina dan juga Haziq Farhan. Pengenalan. Sudah menjadi viral pula cerita di mana bekas kekasih menjemput ke majlis perkahwinannya. Ada yang konon mengatakan tidak mahu pergi, ada juga yang berlagak seolah-olah ala tak hairanlah. Tetapi di dalam hati, siapa yang sangka perasaan sedih, pedih, kecewa tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat pasangan yang kita cintai bernikah dengan orang lain. Ditambahkan lagi apabila diri kita belum menemui pengganti. Namun, apakah yang sewajarnya kita lakukan apabila kita menerima jemputan walimatul urus bekas kekasih kita itu? Mencari alasan untuk tidak hadir, membawa diri hanya kerana tidak sanggup menerima realiti yang jelas lagi nyata. Justru itu, hadapi kenyataan ini dengan hati yang terbuka. Tunjukkan bahawa kita ini matang, bukan bersikap kebudak-budakan, sikit-sikit nak merajuk. Sedangkan apabila seseorang itu menerima jemputan, bukankah ia menjadi satu kewajipan buat mereka untuk menghadiri majlis tersebut? Namun, cuba bayangkan, kalau pada masa itu kita sudah mempunyai pengganti, mesti kita lebih bersemangat semasa menerima jemputan itu. Sebagai contoh, apabila pasangan kita itu jauh lagi berjaya daripada bekas kekasih itu, mesti di dalam hati, tengoklah kekasih aku lagi berjaya daripada kamu, aku boleh dapat lagi baik daripada kamu. Tanpa kita sedari, perasaan itu boleh membawa kepada riak dan takbur. Sedangkan Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja kebahagiaan itu. Jangan sesekali kita berniat untuk mengecewakan bekas kekasih kita itu. Ternyata semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Sekiranya kita ingin menghadiri ke majlis perkahwinannya itu, tetapkanlah di dalam hati segala niat kita. Niatkan kerana mahu menunaikan sunnah Rasulullah SAW. Bukan berniat untuk menunjuk-nunjuk apa yang kita peroleh, bahkan mendoakan kesejahteraan si dia dan pasangan. Saya ingin membincangkan punca keretakan berlaku antara pasangan. Terdapat banyak alasan dan punca hubungan pasangan terputus. Antaranya ialah punca kerentakan berlaku apabila pasangan memutuskan hubungan yang berpunca dari masalah yang tidak boleh melengkapi persefahaman antara satu sama lain. Jika bersama, ia akan berlarutan sehingga terputusnya hubungan yang sudah lama bercinta. Ia boleh diungkapkan seolah-olah pasangan bagaikan kutub yang terpisah dan tidak setuju akan hal apapun yang sudah berlaku. Ini menjadi alasan. Hal ini demikian dengan memutuskan hubungan sahaja, perleraian juga akan berakhir. Dan kedua belah pihak juga tidak akan mencari masalah lagi. Bukan sahaja disebabkan masalah itu sedemikian, malah ia juga boleh berpunca daripada agenda pasangan sendiri apabila bersama. Namun semakin lama ia memberikan berbagai alasan sehingga rimas akan alasan yang sama dan semakin membosankan. Tambahan pula, pasangan kekasih kita sejenis sering menyalahkan kita. Di matanya kita selalu salah, walhal dia yang salah, kita yang dipersalahkan.
kita juga yang mengalah dengan perlakuannya dan pasangan tidak ada kepercayaan masing-masing. Kepercayaan memainkan peranan penting dalam setiap hubungan. Jika kepercayaan tidak ada dalam hubungan, maka hubungan juga akan berakhir dengan saling menyakiti. Selain itu, apabila perasaan ingin marah ataupun tidak boleh berbincang secara elok, ia terus mengajak bertengkar. Ini adalah salah satu faktor menyebabkan kita sebagai pasangan berasa kecewa dan sedih apabila diperlakukan sebegitu. Walaupun ada yang tidak kena dalam perhubungan. Oleh itu, kita boleh menyimpulkan bahawa pasangan ini seakan-akan tidak boleh dipertahankan lagi. Seterusnya, pasangan tidak mempunyai rasa menghargai antara satu sama lain, berbicara hal buruk tentang satu sama lain dan tidak peduli dengan perkataan pasangan, membuatkan rasa saling menghargai tidak tumbuh dalam pasangan tersebut. Sulit bagi kita dalam membuat keputusan ini, apatah lagi untuk menghadiri majlis bekas kekasih. Tetapi, kita perlu juga menghadiri jemputan ini kerana sunnah Rasulullah telah mengajar kita untuk menghadiri majlis yang telah diundang. Selain itu, dengan menghadiri majlis ini juga dapat menunjukkan bahawa diri kita kuat dan tidak kalah. Akan tetapi, kita juga perlu menyiapkan diri kita dari segi mental dan fizikal agar kita tidak memalukan diri kita dan diremehkan oleh bekas kekasih kita. Oleh itu, kita perlu memilih pakaian yang sesuai seperti yang selesa dan menyerap peluh agar dapat mengurangkan gemetar dan menepati kejaya kita. Selain itu, kita perlu bersosial dengan tenang agar kita tidak nampak gemetar. Kita perlu membuat biasa dan melayan kenalan ataupun tetamu lain dengan mesra dan tenang supaya perilaku kita tidak menunjukkan bahawa kita masih tidak melupakannya. Dapat mengelakkan kita daripada perasaan gemetar apabila berjumpa bekas kekasih. Di samping itu, kita perlu membawa pasangan. Jika masih tidak mempunyai pasangan, sekurang-kurangnya bawa saja kawan sebagai peneman agar kita tidak nampak kesunyian dan ia juga dapat mengelakkan kita daripada perasaan gemetar apabila berjumpa bekas kekasih. Kita juga perlu menjadi diri kita yang baru seperti kelihatan ceria dan sebagainya agar kita dapat menyembunyikan rasa sedih, kecewa, sakit dan pedih apabila melihat bekas kekasih kita bersanding bersama orang lain. Akhir sekali, kita janganlah berkecil hati dan bersikap tidak matang dengan tidak menegurnya. Kita perlu membuat keadaan seperti biasa dan menyapanya, juga bertanya khabar dan ucapan tahniah dan doa. Mungkin kita sudah putus dengannya, tetapi tidaklah bermakna kita tidak boleh berkawan dengannya. Jadi, kita hendaklah berfikiran terbuka dan bersikap rasional apabila berada di majlis tersebut. Saya ingin memberitahu keputusan saya bahawa saya ingin hadir ke majlis bekas kekasih ataupun tidak. Keputusan yang saya akan lakukan ialah pergi ke majlis tersebut. Keputusan tersebut dilakukan atas beberapa alasan. Antaranya ialah menghadiri majlis perkahwinan adalah wajib bagi umat Islam. Secara umumnya, menghadiri majlis perkahwinan adalah satu perkara yang diperintahkan dan seperti yang diketahui bahawa setiap kata perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah membawa kepada hukum wajib, melainkan jika terdapat petunjuk-petunjuk lain yang mengalihkan hukum wajib tersebut. Majoriti para ulama menyatakan bahawa hukum memenuhi jemputan perkahwinan adalah wajib. Ini berdalilkan dengan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimatu falyatiha." Maksudnya, apabila salah seorang kamu dijemput ke majlis perkahwinan, maka hadirlah ia. Riwayat Muslim 1053. Hukum wajib tersebut diambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu falyatiha, yang merupakan kata perintah yang membawa hukum wajib secara asasnya di sisi kaedah fiqh. Imam An-Nawawi dalam syarahan beliau ke atas hadis di atas berkata, pendapat paling sahih dalam mazhab kami, hukum menghadiri majlis perkahwinan adalah fardu ain bagi mereka yang dijemput. Akan tetapi, kewajipan tersebut gugur disebabkan beberapa keungzuran seperti ada syubhah pada makanan dan adanya kemungkaran di dalam majlis tersebut. Secara realitinya, perasaan sakit
Pedih dan kecewa tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih lagi melihat pasangan yang kita cintai bernikah dengan orang lain. Ditambahkan lagi dengan diri kita yang masih belum menemui pengganti. Namun, apakah yang sewajarnya kita lakukan apabila menerima jemputan walimatul urus bekas kekasih itu? Adakah dengan mencari alasan untuk tidak hadir, membawa diri, hanya kerana tidak sanggup menerima realiti yang jelas lagi nyata? Justeru itu, hadapi kenyataan ini dengan hati yang terbuka. Tunjukkan bahawa kita ini matang, bukan bersikap kebudak-budakan. Sedangkan apabila seseorang itu menerima jemputan, bukankah itu menjadi kewajipan buat mereka untuk menghadiri majlis itu? Namun, bayangkan pada masa itu, kita sudah mempunyai pengganti. Mesti kita akan lebih bersemangat semasa menerima jemputan itu. Lebih-lebih lagi jika pasangan kita jauh lebih baik dari bekas kekasih kita. Sebagai contoh, jika pasangan kita itu jauh lebih berjaya dari bekas kekasih kita, mesti di dalam hati kita lebih merasa bangga memilikinya dari bekas kekasih yang lama. Tanpa kita sedari, perasaan itu sebenarnya membawa kepada riak dan takabur. Sedangkan Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja kebahagiaan itu. Jangan sesekali berniat untuk mengecewakan bekas kekasih kita. Ternyata semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Sekiranya kita ingin menghadiri ke majlis perkahwinannya itu, tetapkan dalam hati segala niat kita. Niatkan kerana mahu menunaikan sunnah Rasulullah SAW, bukan berniat untuk menunjuk-nunjuk apa yang kita peroleh, bahkan mendoakan kesejahteraan si dia dan pasangan. Saya akan menghadiri majlis perkahwinan bekas kekasih saya kerana saya ingin menjaga silaturahim di antara saya dan keluarganya. Walaupun saya tidak mempunyai hubungan dengannya lagi, namun silaturahim antara saya dan ahli keluarganya harus dijaga. Menurut Islam, hubungan antara manusia haruslah dijaga agar tidak menyesal kelak. Menyedari kepentingan serta besarnya manfaat silaturahim, maka dalam Islam, seorang Muslim tidak dikira sempurna imannya apabila dia tidak menghubungkan tali kasih sayang. Bahkan Allah mengancam tidak akan masuk syurga kepada sesiapa sahaja yang memutuskan silaturahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat, Abu Ayyub menceritakan seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai amalan yang mendekatkan dirinya dengan syurga serta mengenai apa yang menjauhkan dirinya dengan neraka. Lalu Rasulullah bersabda, engkau beribadat kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, menunaikan zakat dan menghubungkan kekeluargaan. Begitu pentingnya kita menjaga silaturahim dalam Islam. Malah Allah menjanjikan ganjaran besar untuk orang yang sentiasa menjaga hubungan berkenaan. Yang terakhir, saya akan hadir ke majlis tersebut kerana kita hendaklah menghargai jasa orang yang pernah menolong kita pada masa dahulu. Sepanjang tempoh percintaan yang dahulu, bekas kekasih saya pernah menolong saya ketika saya susah dan sentiasa menyokong saya dalam pelbagai cara. Islam amat menuntut umatnya untuk menghargai jasa orang lain. Oleh itu, saya akan menghadiri majlis perkahwinan bekas kekasih saya kerana saya ingin menghargai jasa yang telah dilakukannya kepada saya. Kesimpulan yang dapat saya nyatakan, benarlah kita seharusnya melupakan kenangan manis ketika bersama dengan pasangan kita dahulu, walaupun sudah 5 tahun kita mengharungi alam percintaan bersamanya. Seperti yang kita ketahui, perkara ini memang sukar untuk dilupakan bagi mereka yang mengalaminya. Tetapi kita perlu ingat bahawa setiap perkara yang terjadi pasti ada hikmahnya.
Kita juga perlu menerima takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, bahawa dia bukan lagi jodoh kita. Mungkin perkara ini berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan jodoh yang lebih baik buat kita. Oleh itu, kita perlulah menghadiri jemputan tersebut kerana sebagai umat Islam, kita diwajibkan menghadiri jemputan yang telah dijemput. Akhir sekali, kita juga boleh mendoakan kebahagiaan buat mereka.